Ya, Alhamdulillah Auda. Sekarang kita mengikuti bersama dalam segmen Teroka Potensi Belia, di mana kita berbicara mengenai dengan membersih wajah alami. Jadi Alhamdulillah ini tanpa membuang masa, kita terus saja ni perkenalkan tetamu orang kita yang telah pun berada di sisi kiri saya, itu yang merupakan pengendali Tata Rias Pusat Belia, iaitu Yang Mulia Puan Asmah binti Abdul Wahab. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan Puan? Belum. Belum. Mungkin selepas ini Puan. Tadi kami cerita di hari ini. Mungkin selepas ini baru nyaman makannya orang. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kerana Puan sudi datang ke Rampai Pagi. Hari ini menyerikan Rampai Pagi. Maklumlah Puan, Rampai Pagi dibawakan di awal pagi. Mungkin ada yang tengah minum kopi, minum teh pagi-pagi ini. Sambil minum kopi, minum teh, makan cucur panas. Adalah sedikit perkongsian daripada Rampai Pagi hari ini. Khususnya hari ini, kita akan membincangkan mengenai dengan aktiviti yang bis kita lakukan ni Puan. Topiknya membersihkan wajah alami. Sebelum itu Puan, memberikan peluang pada Puan Asmah untuk mungkin memperkenalkan diri Puan kepada penonton Rampai Pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Asmah, seorang pengendali Tata Rias dalam bahagian beauty therapist. Saya dalam servis rawatan wajah dan juga penjualan produk kosmetik. Ya, Alhamdulillah ya. Sedikit kita mengetahui mengenai dengan latar belakang Puan Asmah sendiri. Jadi mungkin boleh dikongsikan apa yang ingin dikongsikan pada penonton hari ini, dan juga mungkin boleh ketahui bersama ni sejak bila datangnya minat untuk berkecimpung dalam bidang ini. Silakan Puan. Okey, saya ingin mengongsikan sedikit tentang perjalanan saya dalam bidang perniagaan sebagai seorang perawat kecantikan, beauty therapist, dan juga dalam pembuatan produk kecantikan yang dari bahan alami. Okay. Minat saya bermula sejak tahun 2007, beberapa tahun yang lalu sudah, apabila saya melihat potensi besar dalam bidang ini, terutama dalam membantu orang ramai dalam menjaga penampilan diri dan kesihatan sekaligus menjana pendapatan sendiri. Jadi sebenarnya dikongsikan tadi minat itu timbul pada tahun 2007. Ya. Jadi apa yang membuat kita sedar yang anitah minat bis kita sebenarnya? Rasanya banyak kan kita diberikan pendedahan dalam bidang-bidang yang lain. Jadi kenapa memilih bidang ini Puan? Sebab saya memang suka pada benda-benda yang berkaitan dengan kecantikan. Macam-macam kalau lihat di luar sana, keindahan alam, semua macam minat kan. Jadi timbul macam idea. Lepas tu lihat lagi macam orang menjual produk. Kalau dulu memang memang itulah dalam menjual produk ni apa semua. Dan saya juga akan rasa berpuas hati bila dapat membantu orang ramai, dan akan rasa lebih yakin dan gembira dengan diri sendiri. Selain itu juga bidang ini memberi ruang untuk saya berkreativiti dan belajar benda baru pada setiap hari. Tadi Puan ada mengongsikan, tadi akan membincangkan hari ini topik menjurus ke arah membersihkan wajah secara alami. Tadi sempatlah Puan, saya dan Intan ada berbincang pengalaman sewaktu kecil. Jadi Intan ada mengongsikan kalau masa damitnya Intan suka bermain dengan rakan-rakan bini-bini yang lain, bermain make-upnya. Kalau make-up itu memakai pasir dan sebagainya. Sewaktu kecil, waktu kanak-kanak. Jadi untuk kalau tadi mengaitkan dengan perbualan kita ni hari ini, kalau tadi membersihkan wajah secara alami, maksudnya menggunakan bahan-bahan yang seperti apa ni Puan? Kalau kita semua bahan-bahan yang kita gunakan ialah bahan-bahan yang organik, tiada bahan chemical seperti produk-produk kecantikan itulah. Macam kadang-kadang kalau kita kalau contohlah salah satu daripada produk alami itu, kalau kita gini guna untuk apa tu yang cover mata, kita guna timun. Timun salah satu bahan alami kan. Contohlah.
Kalau saya tahu mengenai dengan apa bahan alami macam timun, tomato, betul. avocado dan sebagainya. Betul. Tapi kalau Tuan Puan sendiri ni mengenai dengan membersih wajah alami, rasanya menggunakan sabun yang mungkin. Ya, sabun. Ya, betul. Menggunakan sabun dan sabun juga dari sabun bahan-bahan organik lah. Dari avocado, sabun kunyit, daripada lemon. Itu adalah untuk membersih wajah. Terbuat je tadi ada pun mengongsikan mengenai dengan timun dan juga tomato. Jadi ada sedikit soalan lah Puan, mungkin soalan ekstra lah, soalan bonus untuk Puan hari ini. Sebab saya sering ingin mencuba menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya saja yang sering Tani lihat je di sosial media dan perkongsian rakan-rakannya, kalau nampak mata Tani agak keletihan, mungkin boleh menggunakan timun dan tomato, simpan sajanya beberapa minit dan selepas itu akan segar. Jadi adakah itu sesuatu yang Puan akan sarankan juga kepada rakan-rakan Puan ataupun kepada pelanggan-pelanggan Puan, atau macam mana ni Puan? Mungkin ada cara-cara yang lain juga? Okey, daripada segi tomato, kalau kita ni macam pakai terus hari-hari, mungkin macam ada orang tu ngalih juga kan potong tomato hari-hari. Tapi saya punya satu idea, dan tomato, timun, apa saja bahan-bahan alami itu kita boleh buat ia menjadi sabun. Ia menjadi sabun. Jadi bila dalam penggunaan sabun agak mudah untuk siapa sajalah yang memakai tanpa ragu-ragu dan was-was. Kerana produk itu adalah 100% daripada bahan natural, bahan alami. Ya. Jadi difahamkan juga ada ni Puan bawakan contoh. Ya, betul. Boleh dilihat ni. Boleh. Okey, kita lihat. Ini dia. Ini mungkin boleh kongsikan juga. Ini daun apa? Ini mungkin sabun rose. Itu adalah sabun rose. Jadi apa fungsinya ni Puan? Okey, rose ni banyak kan, kalau ia punya banyak manfaat untuk badan lah. Sekiranya kuntum rose, kalau kita rendam, kalau kita minum, ia boleh menyegarkan badan kita ni, macam itu. Ataupun wangi, memang benar-benar dari bahan alami. Alami ya. Jadi itu bunga rose bercampur dengan mungkin ada juga minyak kan dijual. Ya, betul. Menggunakan minyak rose. Minyak rose. Dan memang daripada rose itu sendiri dihasilkan. Jadi ini produk Puan sendiri? Iya, itu saya sendiri, dan ia adalah handmade product. Ya, bukan dari kilang. Okey, kalau ini adalah sabun rose, kalau ini avocado. Ya, avocado. Okay. Kalau ini pun avocado, dan itu adalah kunyit. Okey, kebanyakan kunyit kita selalunya yang warna kuning. So kita ni kan ubah suai. Ubah suai ini semestinya warna kuning, dan kita tambah dengan vanila. Itulah sebab ada banyak vanila. So ada nampak kelainan. Kalau saya Puan, macam apabila membeli barang-barang pencuci muka dan sebagainya, saya sebagai seorang yang bukan pakar dalam bidang ini Puan, salah satu kriteria yang akan saya lihat untuk membeli ialah dari segi buihnya. Banyak ke daya berbuih? Kalau berbuih banyak, rasanya lebih suka dipakai, lebih gemar. Adakah itu sebenarnya faktor yang patut diperhatikan Puan dalam menilai keberkesanan satu produk, atau macam mana ni Puan? Individual lah. Okey, tapi bagi saya kalau yang kurang buih itu lebih baguslah. Sebab yang kurang buih itu ia lebih natural dan lebih bahan itu lebih alami. Itu dah sebenarnya ya. Dan kita ada beberapa kepingan gambar ni ingin kita saksikan bersama. Jadi mungkin boleh kongsikan juga. Ini adalah antara yang telah pun dilakukan ataupun macam mana. Mungkin ini adalah antara perkhidmatan Puan ini sendiri. Adalah salah satu perkhidmatan yang telah saya tawarkan. Sewaktu saya membuat rawatan pembersihan wajah kepada pelanggan. Sebentar lagi Puan, ini dia akan kami bawakan sebentar lagi di antara gambar yang telah pun Puan bawakan ke studio untuk ditontonkan kepada penonton ramai. Ini dia Puan. Ini di antara perkhidmatan yang Puan tawarkan. Ya, itu adalah salah satu perkhidmatan yang saya tawarkan. Selain daripada memberi rawatan kepada orang dewasa, kami juga menawarkan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang di bawah
umur 12 tahun. Jadi perkhidmatan tersebut diadakan di mana ni Puan? Di Pusat Belia, Tata Rias Pusat Belia. Okey, jadi ketika ini Puan sedang melakukan rawatan macam mana? Rawatan facial. Ya, saya sedang melakukan rawatan facial kepada seorang budak lah. Budak. Okey, baik. Kita akan saksikan lagi berapa keping gambar ni. Ini sendiri. Ini dia Puan? Ya. Iya, dan juga selain pada wajah, dipahamkan juga Puan sendiri ada menawarkannya tata-rias dari segi kuku. Rawatan kuku. Ya, betul. Dari segi rawatan kuku. Ini rasanya manicure. Ya, betul? manicure. Dan dia juga dilakukan oleh salah seorang daripada pelatih dari Pusat Pembangunan Belia. Begitu ya. Maksudnya tu pelatihan tu daripada apa sendiri mentornya. Ya, Pusat Pembangunan Belia dan kami serapkan ke Tata Rias Pusat Belia untuk lebih mendalami praktikal bersama kami dan berkongsi pengalaman. Jadi mereka melakukan latihan di Pusat Pembangunan Belia dan belajar di Pusat Pembangunan Belia dan latihannya penempatan di Pusat Belia. Tata Rias Pusat Belia untuk belajar cara menjadi usahawan. Usahawan di dalam bidang beauty therapist. Ini Puan? Ini semua manicure. Manicure dan pedicure. Manicure, ya. Saya sebagai seorang lelaki juga sebenarnya berminat untuk melakukan facial dan sebagainya, tapi apabila menyaksikan gambar-gambar tadi rasanya itu adalah di antara perkhidmatan yang ditawarkan kepada perempuan Puan. Jadi sebagai seorang lelaki mungkin ada menyaksikan hari ini syok je berfacial artinya ada kena perkhidmatan ataupun mungkin beauty therapist ni yang merupakan golongan lelaki yang mungkin boleh menawarkannya kepada lelaki Puan. Saya rasa itu adalah satu peluang yang amat besar kepada belia-belia lelaki di luar sana untuk mengikuti bidang perniagaan industri kecantikan ni, sebab ramai lelaki di luar sana berminat untuk membuat rawatan kecantikan, pedicure selain pada rambut. Biasa rambut gunting-gunting rambut kan. Betul lah. Ni diorang banyaklah merequest. So saya pun menyarankanlah juga untuk lelaki, belia-belia lelaki yang berminat untuk mengambil peluang dalam bidang ni, sebab peluangnya memang ada permintaan di mana memang ada. Macam kalau saya sendiri pun dan juga Intan maklumlah bekerja sebagai seorang penyampai TV, kalau ke studio memang akan sentiasa menggunakan makeup. Setiap hari bertugas dalam 4-5 jam dan sebagainya. Jadi agak penting juga penjagaan dari segi kesihatan wajah kulit kita ni Tepat sekali ya. Jadi ni Puannya, kita hari ini bercakap mengenai dengan membersih wajah alami bersama dengan Puan Asmah Abdul Wahab, itu merupakan pengendali Tata Rias Pusat Belia. Jadi ni Puannya mengenai dengan membersih wajah alami ini dapat dikongsikan antara bahan-bahan yang digunakan oleh Puan sendiri, iaitu tomato, timun, avocado, kunyit, ros dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya ada yang contohnya ada wajah yang berjerawat. Jadi adakah perlu orang tadi dipicik kalau tadi garam mati dipicik sendiri. Gigitan ada disarankan ataupun indah tu? Indah. Kalau yang macam wajahnya berjerawat, kita ni indah biasa kalau ikut step untuk facial services tu ya ada step kan. Bukan macam kalau tadi di rumah tu saja cuci saja, tapi ada step, ada penggunaan steam Tapi kalau berjerawat tu kita ni mungkin akan skip dengan scrub. Scrub. Kalau kita dipakai scrub makin pulang. Ya, betul. Ya, kan macam mungkin scrub kasar dan tu kan berjerawat. Lepas tu tadi skip scrub, lepas tu kita ni akan guna produk-produk yang lebih kepada kulit yang sensitif lah. Kulit yang bermasalah. Yang bermasalah. Penggunaan scrub yang betul Puan. Adakah boleh digunakan tadi melakukan scrub setiap hari seperti pencuci muka yang biasa atau macam mana ni Puan? Okey, kalau scrub selalunya penggunaan seminggu 2 kali. Itu yang lebih untuk mengeluarkan segala pori-pori yang blackhead, whitehead tu. Itulah kalau kita melihat menerusi di kedai-kedai ada bermacam produk di mana ada macam dengan mercury dan sebagainya. Jadi penting juga ni untuk kita ni memilih produk yang
mempunyai bahan-bahan alami. Betul. Ya. Jadi ni Puan mungkin ada lagi ingin dikongsikan bersama dengan penonton kita. Mungkin saja Puan ingin kongsikan adakah perniagaan Puan sendiri ini secara full time ataupun sampingan saja. Pada masa sekarang saya telah menjalankan perniagaan kecantikan dan produk kecantikan secara full time. Full time di pusat belia. Di pusat belia, di Tata Rias Pusat Belia. Okay. Mungkin ada yang menyaksikan hari ini teringin untuk mendapatkan rawatan kecantikan facial di pusat belia. Jadi macam mana caranya ni Puan? Dia boleh hubungi kami. Salah seorang perawat yang berada di Tata Rias Pusat Belia untuk mendapatkan rawatan. Dan sebelum kami beroperasi daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang, ada waktu-waktu tertentulah. Dan juga sebelum memulakan rawatan adalah disarankan untuk membooking dulu. Membuat tempahan dululah. Membuat tempahan dulu sebelum memulakan rawatan. Salah satunya untuk mengelak daripada bertembung kan, berclash sama dengan klien yang lain, pelanggan yang lain. Macam itulah. Okay, mungkin boleh kongsikan juga ni macam mana dihubungi. Mungkin ada talian number yang dapat dikontak ni. Boleh. Boleh hubungi saya, Asma, seorang pengendali Tata Rias di Pusat Belia, 828 0985. 828 0985. Mungkin ada Instagram dan sebagainya juga Puan, mungkin boleh dikongsikan. Okey, kami ada Instagram Tata Rias Pusat Belia. Tata Rias Pusat Belia. Jadi kepada mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan boleh saja menghubungi nombor yang telah pun dikongsikan dan juga boleh terus ke laman sesawang Instagram tadi. Dan kami juga dipahamkan kebanyakan yang melakukan penempatan anak-anak tempatan, anak-anak muda kita ni, betul Puan? Betul. Tapi ada juga saya menerima pelanggan daripada luar negeri seperti Nigeria. Pernah, dan juga pelanggan daripada Iran. Pernah. Jadi saya berpengalamanlah dalam bidang ni, pengalaman luas selain daripada merasa kulit-kulit kita Asia. Dan juga itulah dengan pelanggan dari luar negara. Apa yang rasa cukup membanggakan ni Puan ialah apabila mengetahui Pusat Belia merupakan mengadakan satu platform untuk anak-anak tempatan, anak-anak muda kita ni, belia negara, belia harapan bangsa kita ni, untuk bukan hanya menimba pengetahuan di pusat pembangunan belia dan terusnya mengalami mendapatkan penempatan secara intensif dan juga dapat melakukan orang hands on dan terus dapat juga bukan hanya melakukan facial treatment ni Puan, tapi rasanya yang paling penting sini ialah satu dari segi komunikasi. Berkomunikasi dengan rakan setugas, berkomunikasi dengan klien kita, dengan customer dan juga memberikan sedikit ilmu pengetahuan mengenai dengan cara menguruskan bisnes dan sebagainya. Sesuatu yang cukup penting. India secara langsung dapat menyumbang ke arah merealisasikan aspirasi negara Wawasan 2035 untuk menjadikan rakyat dan penduduk kita ni berpendidikan dan juga berkemahiran tinggi. Alhamdulillah. Satu juga dapat dibanggakan dan sangat berterima kasihlah kepada mana-mana pihak yang sentiasa memberi sokongan untuk para belia dan para usahawan yang berminat untuk menjalankan perniagaan dan berkomitmen untuk berniaga. Sedikit nasihat pada kita Puan, mungkin yang menyaksikan hari ini terutamanya untuk kaum lelaki Puan. Berminat tapi mungkin ada sedikit malu patut keindahnya. Mungkin seperti yang kita ni maklum Puan, tidak diskriminasi tapi tadi maklum kebanyakannya adalah daripada golongan wanita. Tapi golongan lelaki pun memang mempunyai minat juga. Dan mungkin sesuatu yang boleh kita sampaikan kepada penonton, perempuan dan juga lelaki yang berminat. Okey, pada perempuan tu memang selalunya memang semestinya memang wanita, tetapi lelaki pun juga adalah disarankan untuk mengambil peluang dalam menjalankan perniagaan dalam industri kecantikan ini juga. Dan juga kalau yang dan lelaki yang berminat untuk untuk
membuat rawatan, dia semestinya bini-bini kan. Ya. Lelaki pun mesti tampil cantik, Bergaya, bergaya, segak. bergaya segak. Jangan lihat saya puan. Jadi alhamdulillah Ya. ya. Sama-sama Ayana mempunyai macam, peranan ya. Dan juga lelaki juga ada berpeluang ya, Ya. untuk menjadi Minatlah puan mungkin sekarang. salah seorang daripada perawat ya, untuk bidang dan kita kecantikan akan ini. akan rasa lebih yakin. Betul Ya. lah. Yakin terutama apabila kita berhadapan, berkomunikasi dengan orang ramai, kita akan rasa lebih yakin untuk tampil. Ya, alhamdulillah ya. Apapun Alhamdulillah. Puan, masa kita sangat mencemburui. Apapun Ya. terima kasih diucapkan kepada Puan Asma Abdul Wahab, itu pengendali Tata Rias Pusat Belia, telah pun mengkongsikan kepada kita pengalaman dan juga apakah yang beliau jalani ketika ini, iaitu dengan adanya produk dari segi Alami. bahan-bahan alami. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. InsyaAllah ya, kami doakan mudah-mudahan perniagaan Puan sendiri Ya, maju jaya. sentiasa maju jaya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.